Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. InsyaAllah kita akan bersambung untuk siri kita yang ketiga, bedah buku Seni Berfikir yang Hilang. Masuk kepada siri yang ketiga. Okey, pada siri yang lepas, kita seperti yang kita sedia maklum, disebutkan tentang apa itu seni berfikir yang hilang. Disebutkan juga tentang Thaqafah Ad-Diniyah oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang beliau letakkan di dalam kitab beliau, iaitu Thaqafah Ad-Da'iyah. Kemudian disebutkan tentang As-Sunnah, dan kemudian disebutkan tentang beberapa polemik tentang Syiah di dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian dalam sunnah juga disebutkan juga tentang ilmu sirah dan beberapa perkara yang lain. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada fasal dah, iaitu fiqh dan usul fiqh, masih di dalam bab Thaqafah Ad-Diniyah. Fiqh dan usul fiqh, seperti mana yang diketahui, tujuan ilmu fiqh untuk para pendakwah ni untuk faham hukum hakam, asah dalam ibadah, munakahat dan muamalat. Fiqh ni ialah ilmu untuk menjawab hukum terhadap perkara-perkara yang kita lakukan, kan? Apa yang kita buat untuk menjawab hukum terhadap apa yang kita lakukan. Juga boleh difahami fiqh ni adalah ilmu untuk tahu ataupun mendapat jawapan tentang status perbuatan kita dari segi hukum dia, sama ada wajib, haram, harus ataupun makruh. Jadi sebelum tu ada beberapa kitab usul fiqh yang bagus untuk kita baca. Antara ada kitab karangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, iaitu kitab Ar-Risalah, kan, ya, seperti yang saya sebutkan pada siri kedua yang lepas. Kemudian kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahid Salim Bali, kan, seorang ulama yang dikenali ramai, bukan saja dalam ilmu usul fiqh, malahan di dalam ilmu-ilmu yang lain, kan, antara ada ruqyah syar'iyyah, dan kemudian usaha beliau dalam berdakwah kepada ratusan ribu orang di Afrika. Beliau menulis kitab Al-Bidayah fi ilmi usul al-fiqh. Kemudian kitab yang ringkas yang lain antara ada karangan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Al-Usul min ilmi al-usul. Kemudian beberapa kitab, kata banyak lagi lah kitab-kitab usul fiqh untuk permulaan, pertengahan dan peringkat seterusnya. Kemudian fiqh ni berasal daripada perkataan faqihah, yang maksud dia al-fahmu ad-daqiq, iaitu kefahaman yang mendalam, terperinci lagi mendalam. Jadi setiap Muslim wajib melengkapkan diri dengan ilmu fiqh, kan? Sebab apa? Dia nak tahu tentang hukum apa yang diri sendiri buat. Kemudian kata penulis, iaitu Ustaz Asriza, saya sering menasihati pelajar yang ingin belajar ke luar negara supaya membaca kitab fiqh manhaji
iaitu sebuah karya yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i, dan kemudian membaca kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Said Sabiq. Jadi untuk kita faham kerangka dan asas dia perbahasan-perbahasan dalam fiqh, dan supaya kita tidak jumud di dalam memahami fiqh Islami. Kemudian ilmu fiqh ni membetulkan perkara yang salah. Asas ilmu ni terhadap seorang pendakwah, sekurang-kurangnya dia dapat buat keputusan yang betul. Dan penguasaan ilmu ni bergantung pada tahap pendakwah tu sendiri, kan, dalam arena dakwah. Kalau peranan dia makin besar, jadi maka ilmu fiqh dia tu perlulah lagi lebih mendalam. Kemudian benda yang terjadi pada ilmu fiqh ni ialah bila ilmu fiqh ni dibataskan pada persoalan targhib dan tarhib sahaja, dan kadang-kadang berlebih-lebihan dalam saranan beramal. Targhib ni maksud dia galakkan untuk beramal. Tarhib ni maksud dia disebutkan ancaman ataupun yang membuat seseorang tu berasa takut untuk melakukan sesuatu perkara. Seperti contoh dituliskan oleh penulis, penceramah motivasi, bila nak seru orang solat, nak ajar orang solat, tutup aurat dan mengeluarkan zakat. Jadi jangan biarkan dia terbatas pada cumalah kemahiran menggalakkan orang tu. Tetapi perlulah juga untuk faham hukum hakam berkaitan apa yang dia galakkan tu, kan? Hukum hakam, sabar sedikit, kan? Kemudian sebagai pendakwah, kalau kita nak galakkan orang amai solat, terlebih dahulu kita tahu cara-cara dan hukum hakam solat tu ataupun perkara yang kita nak suruh tu. Tidak pula mereka mencipta kaedah-kaedah yang tidak disebut oleh ulama, kan. Kadang-kadang ada yang orang membabi buta, mereka cipta kaedah-kaedah yang tidak disebutkan oleh para ulama muktabar. Kemudian kalau kita tengok dalam sejarah Islam sendiri, umat Islam yang menjadikan bidang targhib dan tarhib ni sebagai profession depa ni dikenali sebagai golongan wu'az, kan, ataupun khusus, tukang-tukang cerita. Jadi depa ni pada konteks zaman hari ini boleh juga dikenali sebagai golongan penceramah yang sering memberi ceramah-ceramah umum. Bukanlah semua maksudnya. Golongan ni juga dikenali orang ramai kerana mereka menggunakan bahasa awam. Maksudnya bahasa awam tentang apa yang patut dibuat dan apa yang tak patut dibuat. Jadi tujuan utama mereka ni baik. Tujuan memang baik. Tujuan bagus. Iaitu nak galakkan orang atau menimbulkan keseronokan orang ramai ni untuk buat sesuatu tu, dan menimbulkan rasa gerun orang untuk melakukan satu perkara. Jadi kalau kita lihat, perkara yang paling penting untuk kita lihat ialah mereka menggunakan pengaruh, kata apa, fungsi emosi, dalam bentuk emosi, penyampaian yang berbentuk emosi untuk menarik perhatian orang awam. Jadi orang awam pun kadang-kadang, kan, sebab mungkin dia tak tahu, kan, semoga Allah maafkan dia, dia pun percaya, kemudian dia menangis, kan. Dia tengok penceramah tu menangis, dia menangis, kan. Pun di asrama dan sebagainya, kan, buka lagu sedih, kemudian seorang bercakap di depan dalam keadaan diiringi lagu muzik sedih, kemudian semua menangis, kan. Kemudian berjanji pelbagai, dan kemudian lepas habis tu buka lampu semula, kemudian balik ke rumah masing-masing, semua jadi macam orang paling sebut hawak semula. Jadi kadang-kadang sampai orang awam ni dia terjemah bahan-bahan yang berada di dalam luar sempadan ilmu mereka sendiri. Jadi ini antara bahaya yang bila terlalu berlebih-lebihan dalam bab at-targhib wa at-tarhib ni. Contoh kesan targhib dan tarhib ni yang berlebihan ni ialah
penghasilan hadiah-hadiah palsu kan, kalau kita tengok hadiah-hadiah palsu ni bukanlah bertujuan untuk merosakkan orang Islam kan. Kalau kita tengok ada hadiah palsu yang bertujuan untuk merosakkan orang Islam, ada juga hadiah palsu yang bukanlah tujuan niat pencipta hadiah palsu tu untuk merosakkan orang Islam kan. Niat baik tapi dengan cara yang haram kan. Senang kaedah yang untuk mudah kita fahami kan. Nabi sentiasa sebut benda-benda baik kan. Nabi sentiasa sebut benda-benda baik, tapi bukanlah semua benda baik Nabi pernah sebut. Contoh, ataupun Nabi selalu sebut benda-benda yang benar, tapi tak semua benda-benda yang benar Nabi pernah sebut. Contoh, saya kata pensel ni lurus kan. Pensel ni lurus, betul lurus, tapi Nabi tak pernah sebut. Contoh dia lebih kurang untuk mudah difahami, lebih kurang macam ni lah kan. Jadi Nabi ni sentiasa sebut benda yang benar, tapi tak semua benda yang benar Nabi sebut. Sebab Nabi sebut benda-benda yang penting, terutamanya dalam agama itu sendiri kan. Jadi dalam sejarah penghasilan hadiah palsu ada seorang hamba Allah bernama Nuh bin Abi Maryam. Ini antara individu yang famous, pencipta hadiah palsu yang banyak kan. Ratusan, disebutkan ada ratusan ribu hadiah palsu berkaitan kelebihan surah-surah Al-Quran. Pada zaman beliau ni umat Islam jarang baca Al-Quran. Sebab apa? Mereka lebih tertumpu pada kitab-kitab fiqh kan. Dan disebabkan tu Nuh Abi Maryam dia cipta hadiah palsu berkaitan kelebihan-kelebihan surah-surah di dalam Al-Quran. Inilah antara contoh bahaya dia, tarhib dan tarhib, bila terlalu berlebihan sehingga terbabas daripada landasan ilmu yang sebenar. Kemudian saranan berkenaan fiqh kan. Penulis menulis ada beberapa saranan yang perlu diambil kira berkenaan fiqh. Pertama dia, perlu dipelihara baik hubungan antara hujahan hukum hakam dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penting. Sebab apa penting? Pendakwah mesti membawa masyarakat kepada dalil induk dia, Al-Quran dan As-Sunnah kan. Pendakwah tak boleh sebut, orang kata apa, seelok-eloknya tidak menyebut hukum secara kosong. Maksudnya kosong tanpa dalil. Sepatutnya menyebut sesuatu dengan dalil kan. Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, betul, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau sebut al-aslu fil ibadah at-tauqif. Asal dalam ibadah tu terhenti sehingga datangnya dalil. Begitu juga disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan para fuqaha yang lain. Maksudnya asal dalam ibadah itu perlukan kepada dalil. Juga disebutkan di dalam Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi yang kedua, komitmen dengan sesuatu mazhab tak boleh menghalang diri seseorang tu bagi memahami pandangan mazhab yang lain. Maksudnya dia boleh nak bermazhab, tapi dia tak boleh menghalang diri dia tu, terutamanya dia bila seorang pendakwah, untuk memahami pandangan mazhab-mazhab yang lain. Jadi menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pendakwah yang mengikat diri mereka dengan mazhab tertentu hendaklah tidak menghalang diri mereka untuk tahu dan belajar kaedah-kaedah pengeluaran hukum hakam daripada mazhab yang lain. Sebab apa? Ni penting. Ni penting supaya dapat memperkayakan diri dengan kepelbagaian kaedah mazhab yang pelbagai. Dan juga dapat kelebihan yang lain ialah dapat menarik orang-orang daripada mazhab lain untuk turut serta mendengar. Maksudnya melihat kita sebagai pendakwah dan mendengar dakwah kita sendiri. Jadi perlu ambil tahu sebuah sedikit kan. Kalau kita mengikat diri kita dengan sesuatu mazhab, perlu ambil tahu tentang mazhab Hanbali, Maliki, lepas tu Hanafi, kemudian malah mazhab-mazhab yang lain pun kan. Perlu tahu juga tentang aliran-aliran sesat.
perlu tahu juga tentang mazhab-mazhab ahli sunnah yang dah disebutkan pupus. Mazhab Al-Laisi, mazhab At-Tabari, mazhab Sauri, mazhab Al-Auza'i, mazhab Al-Zahiri. Kemudian tahu sikit tokoh-tokoh dan tahu sikit kaedah-kaedah yang mereka guna kan. Sebab kita usul fiqh mereka berbeza kan. Kita usul fiqh mazhab Hanafi, dia kaedah yang lain. Mazhab Syafi'i, kaedah yang lain kan. Kaedah Hanbali, mazhab yang lain. Dan mazhab-mazhab yang lain dengan kaedah pengeluaran yang berbeza. Untuk kita kena ambil tahu benda tu kan. Macam tu juga kita mazhab, kita fiqh mazhab kan. Mazhab Hanbali kita fiqh yang lain, mazhab Syafi'i kita fiqh yang lain kan. Ada peringkat-peringkat dia dalam pembelajaran, peringkat permulaan, pertengahan dan seterusnya. Jadi kita perlu ambil tahu benda-benda ni. Kemudian yang ketiga, janganlah keterlaluan mengaitkan fiqh dengan hikmah duniawi sampai hilang erti ta'abbudi, iaitu peribadatan yang sebenar. Dan kadang-kadang dia terlalu cenderung fikir tentang hikmah duniawi. Macam contoh isu pengharaman khinzir. Sebahagian kita cari hikmah di sudut sains untuk yakinkan setengah orang hukum pengharaman khinzir. Kemudian perbuatan tu memanglah tak salah, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Sebab akhir dia segala arahan Tuhan ni yang kita laksanakan adalah kerana sifat perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang Muslim, apabila Allah arahkan kita untuk buat sesuatu, sebab pertama dah yang kita perlu tahu ialah kerana kita ikut perintah yang datang daripada Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar wa ata'na, dan kami taat apa yang Allah suruh. Adapun hikmah di sebalik arahan Tuhan tu adalah tambahan selepas dia. Kemudian Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga menyarankan kita tak bersifat culas ketika menyentuh tentang illah, sebab dan hikmah. Contoh arak kan, diharamkan kerana memabukkan. Kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan haram, Nabi kata. Hilangnya fungsi akal tu sebab kepada pengharaman arak. Illah dan sebab tak boleh dikelirukan dengan hikmah, kerana hikmah kadang-kala subjektif dan tidak konsisten. Jadi dalam konteks fiqh dan usul fiqh, gambaran dia adalah dilema dalam memilih hukum di antara yang senang ataupun yang tepat. Yang senang ni maksudnya hukum-hukum yang kita dah tahu dari zaman budak-budak kan. Contoh dia ialah sentuh wanita batal sembahyang kan. Dan yang tepat ni maksud dia, kita perlu melihat pada pandangan-pandangan yang lain. Pandangan hukum berkaitan benda yang sama tu pada pandangan-pandangan yang lain dalam memilih sesuatu. Jadi dalam isu menyentuh perempuan membatalkan wuduk ni, kita anggap memilih dia adalah mudah kan. Ada yang anggap memilih dia mudah, senang je, iaitu batal lah. Sebab kita belajar dari kecil benda ni kan. Jadi kita satu ketika kita kenalah bersedia bila kita ke Masjidil Haram bertawaf kan, tersentuh perempuan kan. Tiap kali tersentuh perempuan kena pergi ambil ayat sembahyang kan. Haru. Jadi kita perlu cari jalan supaya wuduk tu yang kita ambil tu tak terbatal kan. Contoh dia kan, suami stroke, isteri nak tolong suami ambil ayat sembahyang, jadi dia kena pakai sarung tangan plastik kan. Bayangkan suami mana tak, orang kata apa, mungkin terasa hati lah kan. Sebab apa? Kena pakai plastik. Okey, jadi kaedah dalam ibadah tadi seperti yang mana saya sebutkan, al-aslu fil ibadah at-tawqif kan.
sehinggalah ataupun at-tahrim, sehinggalah adanya dalil. Jadi kaedah dalam ibadah perlu ada dalil, kan? Ulama-ulama mazhab Syafi'i menyebutkan, Imam Ibn Daqiq Al-Aid dalam Ihkamul Ahkam, iaitu syarah kepada kitab Umdatul Ahkam, dia menyebutkan benda yang sama. Imam Ahmad menyebutkan benda sama, dan para fuqaha ahli sunnah yang lain menyebutkan perkara yang sama. Jadi perlu dalil. Dan Ibn Daqiq Al-Aid dalam Ihkamul Ahkam, kan, syarah kepada penjelasan kepada kitab penjelasan kepada kitab Umdatul Ahkam, dia menyebut bahawa dalam peribadatan kepada Allah perlunya sandaran dalil, dan melihat dalil antara perkara yang terpenting dalam beribadah kepada Allah. Bagi urusan muamalah, al-aslu fil asya al-ibahah, maksudnya asal bagi sesuatu tu harus, kan, sehinggalah datangnya dalil pengharaman. Contoh dah berkaitan kewangan, kan, sehingganya ada dalil, datangnya dalil mengharamkan riba, maka tidak dilakukan. Maksudnya tidak, maka kita tidak boleh terlibat dengan riba, kan. Dalam ibadah, bila ada dalil baru kita buat. Kalau dalam urusan keduniaan, kan, bila adanya larangan baru kita tidak masuk, maksudnya tidak buat larangan tersebut. Jadi kata penulis, sesuatu hukum tu tidak secara tiba-tiba terhasil, sebaliknya bermula dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi setiap ayat Quran dan hadis-hadis ni pun melalui proses, akan melalui proses supaya satu hukum terhadap satu isu dapat dikeluarkan. Jadi apabila kita tahu tentang input, iaitu Al-Quran dan hadis, mengetahui juga tentang proses dia, iaitu usul fiqh, jadi kita bolehlah tentukan sama ada hukum itu tepat ataupun tidak dengan melihat kepada output dia, iaitu fiqh. Okay, jadi kita habis secara ringkas berkaitan ilmu usul, ilmu fiqh dan usul fiqh. Jadi kita tengok pada ilmu akidah secara ringkas, masih lagi di dalam bab as-saqafah ad-diniyah, iaitu ilmu agama. Akidah. Jadi akidah ni, kitab-kitab akidah ni, kan, antara yang terawal ialah kitab akidah At-Tahawiyah, karangan Imam At-Tahawi, kan, anak saudara kepada Imam Al-Muzani, iaitu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, kan. Ada kitab Imam Muzani namanya Muqtasar Al-Muzani, tak silap saya. Antara anak murid Imam Syafi'i yang lain seperti Al-Buwaiti dan beberapa Ar-Rabi' dan beberapa yang lain. Jadi Al-Muzani antara anak murid rapat Imam Syafi'i. Jadi ada anak saudara dia bernama Imam, lebih dikenali sebagai Imam At-Tahawi, ya, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Beliau juga menulis kitab Mushkilul Asar. Kemudian beliau menulis beberapa kitab fiqh dalam mazhab Hanafi. Jadi kitab ni bagus untuk dibaca. Antara ada syarah ataupun penjelasan kitab ni yang ditulis oleh Imam Ibn Is Abdus Salam, kan, kitab yang bagus. Kemudian ada diterjemahkan kitab Akidah At-Tahawiyah ni dalam bahasa Indonesia ada. Hakim tak silap terjemahkan juga syarah Ibn Abi Is Abdus Salam ni. Jadi topik akidah ni boleh disyarah atau dihuraikan dengan panjang lebar oleh banyak aliran. Sama ada anda nak syarahkan dengan kaedah aliran salaf ataupun aliran khalaf. Tapi jangan membahaskan soal akidah ni sampai hanyut. Sampai hanyut dengan hujah-hujah, sampai terlepas nak terangkan maksud untuk menjadi seorang yang beriman dan seorang Muslim itu sendiri, kan. Orang ramai juga yang akhirnya menjadi mangsa kefahaman yang tidak jelas berkenaan akidah Islam. Jadi para pendakwah perlulah komited untuk mencapai maksud berakidah dia seorang Muslim. Dan perbincangan berkaitan akidah ni akhir dia mestilah
menghasilkan manusia bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang benar dan betul. Jadi para pendakwah juga dia perlu urus kerenah pemikiran manusia hari ini, generasi hari ini, yang kadang-kadang dia tanya soalan-soalan yang tak pernah dia tanya sebelum dia. Maksudnya dia perlu bersedia untuk menghadapi cabaran zaman itu sendiri. Kan? Sebagai contoh, disebutkan penulis, pernah ada seorang anak perempuan dia tanya kat penulis ni, itu Ustaz Rizal, kenapa Allah tak membenarkan kita melihat wajah dia? Kemudian kata Ustaz Rizal, soalan macam ni mesti diusahakan untuk dijawab. Jadi tak boleh menghalang manusia untuk tidak bertanya, kan? Sebab apa? Manusia ni kadang-kadang bila selalu soalan dia tidak dapat dijawab, dia akan memberontak. Saya ada satu kisah, kan, masa mula-mula saya join street dakwah, kan, daripada 10 dalam 15 orang yang saya temu bual dalam tu, saya ada jumpa dalam 3 ke 4 orang yang tak percaya Tuhan, kan. Awal-awal ada sebab kami ada kertas. Jadi dalam kertas tu kami kena tanya dia agama apa. Jadi bila tiba time turn saya tanya agama dia, maksudnya saya menulis kat kertas tu apa agama dan nama dia, nombor phone dia untuk follow up. Jadi saya tanya kat dia, agama apa uncle, kan, dia seorang Chinese. Betul, uncle tu kata, saya tak percaya Tuhan. Kemudian saya tanya kat dia, saya cubit tangan saya. Saya tanya kat dia, agak-agak saya rasa apa bila saya cubit ni? Kemudian uncle tu jawab, mestilah rasa sakit. Lepas tu saya kata kat uncle tu, kalau saya cubit ni rasa sakit tu dapat dilihat? Uncle tu kata tak boleh dilihat. Lepas tu saya kata, kalau sakit tak dapat dilihat, tambah lagi lah pencipta sakit ni, lagilah tak boleh dilihat. Kalau sakit yang sedikit ni tak boleh dilihat, yang menjadi pencipta tu lagilah tak boleh dilihat, kan? Macam nyawa nafas kita pun sama. Lepas tu saya tanya dia lagi, kan. Kemudian dia diam seketika. Lepas tu saya tanya dia lagi. Saya tanya dalam kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnul Qayyim, kan. Waktu tu saya tanya, tiba-tiba terbit dalam otak saya kitab tu. Kisah tentang bukan kisah dia, tentang Imam Ibnul Qayyim kata, lihatlah bila musim kemarau, lihatlah binatang-binatang lembu, dia akan mendongak. Binatang akan mendongak ke langit dan melihat kepada langit. Dia memohon kepada siapa? Melainkan dia memohon kepada Allah yang tinggi di atas segala sesuatu. Saya tanya ayat tu. Lepas tu saya tanya kepada uncle tu, kan, bila musim kemarau, uncle pernah tengok tak binatang-binatang lembu mendongak ke langit? Uncle tu kata, betul, saya pernah tengok binatang kata apa? Dongak ke langit. Dongak muka depa ke langit bila musim kemarau. Manusia pun sama juga, buat benda yang sama juga, kan. Lepas tu lepas tu saya pun kata, depa mohon kat siapa ni? Bukan depa mengharapkan sesuatu dari langit. Lepas tu uncle tu pun kata, jawab, dia memohon daripada awan. Dia minta daripada awan untuk turun hujan. Lepas tu saya pun kata, tak logik kalau dia minta daripada awan, sedangkan kita yang duduk kat bumi ni pun tak dengar suara haiwan-haiwan ni, bunyi haiwan-haiwan ni waktu dia dongak ke langit, kan. Maksudnya bunyi dia tu pun tak sampai beribu-ribu kilometer. Tambahkan haiwan-haiwan tu dengan langit, dengan awan tu yang jauh kilometer dia tu, jarak dia tu, kan. Orang bayangkan kalau ada flight lalu kat atas tu, mana dengar bunyi-bunyi haiwan tu. Jadi saya cakap benda tu. Kemudian uncle tu kata, tak tahu. Lepas tu saya kata, mestilah depa
berharap kepada pencipta yang mendengar mereka. Maksudnya mestilah haiwan-haiwan ni dan manusia yang mendengar ke langit ni waktu musim kemarau, mereka harapkan ada pencipta mereka dapat turunkan hujan kepada mereka. Maksudnya untuk menyegarkan kembali badan mereka dan suasana persekitaran mereka ni. Kemudian angka tu kata, boleh jadi kan. Dia pun dengan muka yang sinis lah kan. Tapi itulah kita katakan, kadang-kala kita kena menggunakan hujah akal lah untuk menjawab, untuk membenarkan tentang akidah Islam itu sendiri dan kewujudan Allah. Dan Allah tinggi di atas segala makhluk dia, atas segala sesuatu kan. Al-Quran sebut summastawa 'alal 'arsy. Jadi sebagai pendakwah, kita seharusnya memanfaatkan ilmu semasa ni untuk pengukuhan. Ilmu semasa ni termasuklah kajian sains dan sebagainya yang mampu menjadi sokongan bagi menguatkan akidah seseorang kan. Saya dalam tahun lepas saya terbaca buku E. Hasan Bandung kan. Beliau ni famous lah. Dia ni lebih kurang kata setaraf dengan Buya Hamka antara ulama Nusantara yang saya tengok dia hebat kan. Buku dia tu berkaitan dia lawan hujah dengan seorang etis Melayu pada zaman tu tentang kewujudan Tuhan dan sebagainya. Kemudian dia berhujah dan dia bermain dengan istilah-istilah sains. Bayangkan pada zaman tu internet tak ada, komputer saya rasa tak sampai lagi di Malaysia. Dia berhujah dengan istilah-istilah sains yang dia gunakan di dalam buku tu sendiri kan. Dia menggunakan istilah atom dan sebagainya tu, nukleus dan beberapa benda yang lain, istilah-istilah sains. Bayangkan dia di zaman tu dapat berhujah menggunakan ilmu sains untuk lawan etis ni, untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah etis tu akhir dia mengaku kalah. Kan, kita bukan dah nak menang sangat, tapi kita nak kebenaran itu dijadikan, maksudnya terbukti sebagai kebenaran di hadapan orang yang salah. Sampailah orang salah tu menerima kebenaran tu kan. Bila orang salah tu menerima kebenaran, kita tak ada masalah kan. Kita pun tak tanya sangat nak berlawan hujah dengan dia. Tetapi bila dia kembali kepada kebenaran, kita seronok. Jadi Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata, hendaklah kita komited dengan pendekatan salaf pada mengungkapkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diungkapkan, tanpa kaifiyat atau tamsilan tertentu. Dalam kata lain, Syekh Yusuf Al-Qaradawi memilih pendapat salaf sebagai kaedah pilihan beliau, tanpa mengenapikan kaedah yang satu lagi, iaitu kaedah khalaf. Sebab kaedah khalaf juga ada manfaat dia, tetapi secara totally dah kita berpegang pada kaedah salaf. Jadi menurut beliau lagi, pendakwah mestilah menangani syubhat pendakwah yang ditimbulkan. Okey, itulah secara ringkas berkaitan akidah. Jadi kita pergi pula kepada tasawuf. Jadi antara kitab-kitab tasawuf yang bagus ialah karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kan. Kemudian Imam Ibn Taymiyah ataupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kemudian karya-karya Imam Ghazali, kita tengok pada karya-karya yang dah ditakrish. Kemudian penawar bagi hati kalau di Malaysia kan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dan banyak lagi lah kitab tasawuf. Cuma kita kena tengok yang tidak terlalu berfalsafah tersendiri kan? Sebab kadang-kadang berfalsafah sampai terjebak kepada wahdatul wujud kan, mendekati kepada perkara-perkara yang kufur. Itu yang kita tak mau kan. Kita bimbang kan. Kita bimbang sebab apa? Ilmu tasawuf ni nak buat kita mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan nak menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Jadi bila kita belajar tasawuf nak menjauhkan diri kita dengan Tuhan, tak ada guna kita belajar tasawuf kan. Belajar tasawuf tiba-tiba terlibat dengan ilmu baca
kan, ilmu huruf, kan, lam ditafsirkan begini yang tidak pernah diajar ulama. Alif lam mim ditafsirkan satu-satu, kan, bukan berdasarkan tafsiran ulama. Kadang-kadang tu sampai mengarut, menjauhkan diri sampai mendekati pada syirik. Yang tu kita tak mau kan. Sebab tasawuf ni kita nak dekat pada Tuhan, kan. Biar pilah orang kata tak hebat ke apa, orang kata tak ada kelas ke apa. Janji kita belajar benda tu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama juga bila kita belajar ilmu, nak mendekatkan diri kita dengan Tuhan, kan. Sama juga bila kita belajar ilmu, kan. Ilmu apa pun, kan, kita membaca tu bukanlah maksudnya kita nak orang pandang kita hebat. Kita membaca tu supaya kita tahu ramai lagi orang hebat daripada kita. Maksudnya buku-buku yang kita baca tu semua tokoh-tokoh yang hebat daripada kita, kan. Supaya dapat menundukkan kesombongan kita terhadap ilmu, kan. Bila kita setiap kali kita baca, kita tahu, oh, banyak lagi benda aku tak tahu, kan. Jadi bila kita tambah bahan bacaan, kita tahu banyak benda lagi yang aku tak tahu. Jadi itu juga disebut tasawuf. Jadi antara kitab yang bagus ialah kitab Fiqh Tasawuf, kan, karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ada diterjemahkan. Kemudian Madarijus Salikin, kemudian karya-karya Imam Ibnu Jauzi. Ni bukan Ibnu Qayyim, ni Ibnu Jauzi. Kemudian Imam Ibnul Qayyim, dan beberapa karya-karya yang bagus. Kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad, lepas tu karangan Dr. Farid, dan banyak lagi kalau nak disebut. Jadi ilmu tasawuf ni ataupun ilmu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, penyucian diri, merujuk kepada ilmu tata cara ataupun tingkah laku kita. Jadi bagi sesetengah orang barat ni yang menolak agama, mereka ni ada masalah menyandarkan betul atau salah. Maksudnya mereka nak tentukan neraca betul ataupun salah tu, tak sesuatu perbuatan tu. Jadi mereka ada masalah besar lah. Jadi mereka mengetengahkan satu cabang bidang falsafah yang dikenali sebagai etika ataupun ethics, kan. Jadi etik ni dia mempunyai mazhab yang pelbagai pula. Etik ni dah nanti yang akan menentukan betul ataupun salahnya suatu perkara atau perbuatan. Tetapi bagi umat Islam ni, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kebesaran dia, maksudnya dia Allah pencipta seluruh manusia, tak kira Islam ataupun bukan Islam, dia pencipta semua segala benda dia. Jadi bagi umat Islam ni, ukuran baik atau buruk satu tu mestilah mempunyai asas. Asas tu adalah agama. Agama yang Allah turunkan ni dah tunjukkan itu buruk, itu baik, ini buruk, ini baik, kan. Dah ada dah masa petunjuk itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita tengok pada kisah ada seorang ulama, kan, banyaklah kisah-kisah ni. Antara kisah dia, kan, kadang-kadang orang kata, kalau contoh saya pernah tanya kan, tanya beberapa orang pelajar, saya pelajar college, saya tanya, cabut bulu ketiak dalam masjid tak badak tak? Maksudnya cabut ketika mana ada seseorang penceramah sebut hadis palsu, kan. Kemudian mereka kata tak beradab cabut bulu ketiak. Lepas tu saya sebut, kan, saya tak ingat nama imam tu, seorang ulama besar hadis zaman dulu. Dia ni waktu ada seorang penceramah tu, dia berceramah sebutkan tentang hadis palsu. Kemudian dia masuk ke tengah tu, maksudnya ni meja penceramah, dia pergi ke depan menghadap penceramah. Kemudian dia angkat tangan dia, lengan dia, kemudian dia cabut bulu ketiak dia. Kemudian penceramah tu kata, awak buat benda ni, kan, benda ni tak beradab dalam masjid. Kemudian dia kata, benda yang aku buat ni lebih sunnah dan lebih baik daripada benda yang hang buat ni, iaitu mereka-reka hadis palsu di dalam rumah Allah. Jadi itu perkara yang perlu kita fikirkan, kan. Sebab apa? Bila orang menentang hadis palsu, kadang-kadang ada orang kata tak beradab, kan. Bila ada orang takrish kitab-kitab, ada orang kata tak beradab. Sebenarnya itulah adab terhadap ulama terdahulu.
takhrij, tahqiq kitab-kitab yang terdahulu kan. Sebab ulama dulu mungkin bidang dia bidang lain, dia tulis kitab tu, lepas tu dia takhrij, maksud dia menambah nilai kitab tu lagi kan, bukannya menghilangkan nilai kitab tu. Jadi benda tu yang kita perlu faham. Jadi ilmu berkaitan tazkiyatun nafs ni, iaitu penyucian jiwa ni penting untuk mendamaikan dua kecenderungan manusia, iaitu kecenderungan jahat dan kecenderungan baik. Jadi peperangan ni dapat disudahkan dengan ilmu tasawuf kan. Jadi kata Imam Al-Junaid, dia kata seorang sufi dia takkan pernah mengaku dia sufi kan. Tidak seperti setengah orang sekarang, dia mengaku dia sufi, tetapi perangai dia Allahu alam, kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita pun terkejut kan. Moga Allah jauhkan kita daripada benda-benda macam ni. Jadi ilmu tasawuf ni untuk bimbing manusia memenangkan kebaikan ke atas kejahatan. Kemudian saranan berkenaan ilmu tasawuf, kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, dia menyenaraikan beberapa panduan tentang ilmu tasawuf. Pertama, kita mesti menjauhi tasawuf kefalsafahan kan. Kadang-kadang tasawuf tapi terlalu berfalsafah sehingga hilang nilai peribadatan kepada Allah tu sendiri kan, sampai masuk kepada benda-benda mistik kan, sampai mengarut dia melebihi daripada orang yang tak belajar tasawuf. Okey, jadi rugilah belajar kalau jadi sampai macam ni. Kadang-kadang dibicarakan soal-soal mistik yang di luar daripada capaian akal manusia, tetapi bagi seorang pendakwah, bukan tasawuf ni yang dicadangkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi untuk dipelajari. Jadi yang kedua, ilmu tasawuf ni memberikan perhatian kepada hal ehwal akhlak dan latihan pembentukan karakter kan. Saya teringat kan kisah Sayyidina Umar kan. Ada orang jalan tunduk kan, ada orang jalan tunduk. Kemudian dia pukul orang tu. Orang tu kata, pasal apa kau pukul? Lepas tu Sayyidina Umar kata, kau tahu tak, Nabi SAW lebih baik, lebih bertakwa, lebih baik daripada hang. Dia tak pernah jalan dalam keadaan seperti ni. Maksudnya badan dia sihat lagi, bukan tua lagi. Boleh jalan tegap, elok, tapi tiba-tiba berjalan bongkok. Jadi itu bukanlah, kata apa, tasawuf itu sendiri kan. Nabi, kalau kita tengok, kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, dia berjalan tegak dengan tubuh dia yang sasa kan, bukanlah jalan terbongkok-bongkok kan. Kadang-kadang orang muda kata jalan macam kura-kura kan. Jadi jangan latih benda tu. Jadi yang ketiga, ilmu tasawuf yang benar seharusnya tak menyanggahi peraturan Al-Quran dan Sunnah. Amalan bertapa, beruzlah dalam gua kan, dengan tujuan pembersihan jiwa sehingga tinggalkan solat, abaikan keluarga kat rumah, adalah contoh amalan yang menyanggahi Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mesti, bukan mesti, wajib ditinggalkan kan. Sebab apa? Tak ada faedah pergi buat benda gitu kan. Kadang-kadang makan batih jagung. Ada saya baca paper waktu saya sekolah rendah kan, saya baca utusan waktu tu, ada kisah konon dia berjumpa dengan hang tuah kan. Kemudian dia lukis gambar tu, kisah daripada lukisan hang tuah dia tu. Saya baca utusan waktu darjah 3 darjah 4 macam tu. Kemudian dia cerita dia berjumpa hang tuah masa dia bertapa di dalam sebuah hutan, ada gua dalam hutan tu. Dia kata dia jumpa hang tuah. Dia kata lepas tu hang tuah bagi tahu dia sekian-sekian. Lepas tu dia balik lukis kan. Ini contoh mengarut kan. Dia kadang-kadang setan jin pun dia tak tahu beza, tambahkan dengan hang tuah kan. Kan malah kalau kita tengok ada pengkaji-pengkaji sejarah kan, yang ada kata hang tuah ni bukanlah nama sebenar, hang tuha ataupun hang tua kan. Kalau kita baca
satu apa, beberapa buku tulisan, saya tak ingat Prof apa, tapi dia pensyarah universiti di Malaysia kan. Kemudian yang keempat, utamakan elemen-elemen yang praktikal. Tidak terawang-awang tanpa hasil yang produktif. Iaitu apabila kita ajak tasawuf mestilah bersifat praktikal. Bincangkan bagaimana suatu perkara tu boleh dilaksanakan bagi capai tujuan sesuai dengan ilmu tasawuf yang dipelajari. Jadi kemudian Syekh Dr. Yusuf Qaradawi sarankan kita membaca karya-karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian penulis iaitu Ustaz Asriza Hafizahullah, dia secara peribadi dia cadangkan supaya kita baca karya-karya Imam Birgivi kan. Antara yang saya pernah baca karya Imam Birgivi ni, waktu tu dulu, waktu 4 tahun lepas saya baca buku Ustaz Asriza, tajuk dia Menalar Makna Hidup, Makna Diri ataupun Hidup, saya tak ingat, buku karya Karangcraft. Kemudian dalam tu dia ada terjemah sikit tentang petikan dalam Tariqah Al-Muhammadiyah Imam Birgivi. Lepas tu saya minat, saya search, ada jumpa dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab, tu saya baca lah. Maksud dia menarik lah pembacaan dia. Sebab apa? Imam Birgivi ni berpaksikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Metod tasawuf dia tu macam Imam Ibnul Qayyim. Jadi apapun yang lebih utama, kedua-dua tokoh iaitu Imam Birgivi dan Imam Ibnul Qayyim ni, mereka dua ni cuba menekankan akan pentingnya ilmu tasawuf secara praktikal dan pada masa yang sama beriltizam dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ni penting sebab induk dia Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu apa pun Al-Quran dan As-Sunnah, terutamanya ilmu-ilmu berkaitan bidang-bidang dalam Islam. Okey. Dan seperti mana kita tahu, bila kita belajar tasawuf yang benar ataupun tazkiyatun nafs, ilmu tazkiyatun nafs yang benar, kita akan dapat bezakan ini batiniyah, ini ahli sunnah kan, ini wahdatul wujud, tak boleh diamalkan, ini golongan makrifat yang mengarut, dan banyaklah kata apa benda-benda ni yang kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana orang sampai boleh percaya benda macam tu. Kemudian yang keenam dalam Saqafah Ad-Diniyah dan juga yang terakhir bagi Saqafah Ad-Diniyah, iaitu tentang sistem-sistem Islam, nizam al-Islam. Jadi kata Imam Ibn Qayyim, politik menghasilkan kesejahteraan bagi manusia. Dalam suasana perjuangan gerakan Islam, anak-anak muda menyertai aktivisme, kemudian parti politik dan sebagainya. Maka masyarakat kita ni kadang-kadang dia ada kecenderungan menjadikan ilmu ni, iaitu ilmu sistem Islam ni, sebagai subjek yang pertama untuk dia belajar tentang Islam. Sedangkan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri sebut bahawa dia susun ilmu ni ilmu yang terakhir dalam Saqafah Ad-Diniyah, ilmu berkaitan agama. Tetapi setengah orang dia letak ilmu ni pada bahagian yang pertama. Jadi ini pun masalah juga. Jadi penulis kata perkara ni terjadi dalam masyarakat kerana ilmu berkenaan sistem Islam ni bersifat ambitious, iaitu menyentuh tentang sesuatu yang makro kan. Berbahas pula tentang Islam sebagai satu aturan sosial, iaitu social orders. Islam sebagai satu sistem untuk mentadbir dan mengatur. Ayat-ayat yang disebutkan ni, kalau kita tengok, saya sebut kan, tinggi-tinggi larah bahasa dia, dan semangat pun jadi berkobar-kobar. Jadi kita lebih suka berbincang dan memberi keutamaan kepada ilmu sistem-sistem Islam berbanding ilmu lain yang disebutkan sebelum ni. Padahal ilmu sebelum-sebelum ni lebih penting kan. Sebab itulah Syekh Dr. Yusuf Qaradawi tak ilmu ni pada ilmu sistem-sistem Islam ni pada penghujung bagi bab Saqafah Ad-Diniyah. Jadi menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ilmu ke-6 terkeluar dari kerangka amalan individu, maksudnya ilmu sistem-sistem Islam ni. Dengan maksud ilmu ni membahaskan Islam sebagai satu sistem. Sistem dia pula ada pelbagai segi dan bentuk dia. Kan? Antara sistem-sistem tu ialah sistem perundangan,
sistem pertahanan, sistem politik, sistem kewangan dan sebagainya. Jadi tajuk-tajuk ni macam menyelerakan kita. Tetapi tajuk ni padahal ilmu-ilmu ni dia berada di penghujung bagi Saqafah Ad-Diniyah yang disusun oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi kalau tak pandai tajwid, tak pandai Al-Quran apa, tak ada guna lah kalau sembang bab ilmu ni. Okey, jadi mungkin yang akhir bagi siri ketiga ni, saya nak bincangkan sedikit tentang ilmu sejarah, iaitu Saqafah At-Tarikhiyah. Kan? Mungkin pada Selasa minggu depan kita boleh sambung pada dalam ilmu sejarah juga pada fasal yang lain. Okey. Ilmu sejarah Saqafah At-Tarikhiyah. Jadi bila contoh pasal sejarah ni saya teringat waktu zaman sekolah menengah kan. Form 1 sampai Form 5. Form 1 sampai Form 5 subjek sejarah ni lah antara modal untuk dapat A setiap kali peperiksaan. Jadi mungkinlah saya tak pasti, sebab saya minat sejarah, saya tak pasti bagi orang yang tak minat sejarah. Mungkin minat sejarah tu perlu dibina. Maksud dia perlu dipupuk dengan benda yang lain. Kan? Contoh dia, saya dulu saya tak minat mantik dan saya juga tak minat ilmu falsafah. Jadi cara yang saya cari untuk saya timbulkan minat tu dengan cara saya cari manuskrip. Contoh dia hikayat Raja Babi, kan? Manuskrip lama Melayu dulu saya cari dan saya baca untuk timbulkan minat saya. Lepas tu saya baca kisah-kisah yang kefalsafahan, kan? Kisah tentang manusia yang berkawan dengan binatang dan sebagainya, untuk timbulkan, maksudnya dia jadi macam jalan untuk saya minat ilmu tu. Jadi kalau sejarah ni dia sebab saya minat lah. Tapi kalau macam mantik dulu saya tak minat, matematik dulu pun saya tak minat. Jadi saya belajar, saya baca banyak, cuba membaca buku-buku tentang sejarah Melayu, terutamanya kajian tentang matematik. Maksudnya macam mana matematik bangsa Arab tu mempengaruhi kepada perkembangan matematik dunia pada hari ini. Jadi saya cuba memupuk minat tu. Macam orang nak membaca lah kan. Takkanlah dia baru nak memulakan minat dia membaca tu, awal-awal kita bagi kat dia buku 10 jilid. Bukanlah macam tu. Patutnya awal-awal nak membaca, kita bagi buku kat dia, buku yang nipis je kan. Sebab tu kalau kita tengok ilmu-ilmu dalam Islam ni, awal-awal belajar, dia belajar dengan matan-matan yang ringkas aja kan. Dalam ilmu tajwid, dia belajar dengan Tuhfatul A'fal, matan Jazariyah. Kalau dalam hadis, mula dengan matan Baikuniyah yang pendek saja kan. Seminggu dua, kalau dalam masa PKP ni pun dah sempat habis dah matan Baikuniyah kan. Kemudian dia masuk ke peringkat seterusnya, matan As-Sabban, lepas tu Alfiyah Al-Iraqi, As-Suyuti, kemudian Nu'batul Fikar dan seterusnya. Kan, mengikut peringkat-peringkat dah. Jadi dia mula dari kecil je ilmu-ilmu Islam ni kan. Matan-matan yang lain, matan tafsir, kalau tafsir matan Zamzami kan. Kalau dalam usul fiqh dia ada matan-matan dia Al-Warqat kan. Semua dia ringkas dia. Maksudnya semua dia kecil je. Pasal apa? Dia nak memupuk minat untuk belajar ilmu tu. Lepas tu barulah slow-slow pergi ke yang besar kan. Ni kecil pun tak masuk lagi, dia pergi ke besar tu Dah kali dia jadi yang kata apa, tak sampai seminggu pun nak azam baru tu, dia jadilah terbabah tengah jalan kan. Jadi mulakan daripada yang kecil sampailah yang besar. Saya mengingatkan diri saya juga, maksudnya bermula dari kecil dan insya-Allah kita sampai pada benda yang besar. Kemudian kata Hamka, saya ingat kata Hamka, dia kata sejarah tu tak berulang. Sebab kadang-kadang ada orang kata sejarah tu berulang. Mungkin itu pandangan yang ada benarnya juga. Tapi Hamka kata dalam buku dia kata sejarah tu tak berulang, tapi sikap manusia tu sentiasa berulang. Sentiasa sama setiap zaman. Kan? Kalau kita tengok kepada sejarah
sejarah Kristian dan sejarah Syiah, kan. Kalau sejarah Kristian, Paul kan. Paul yang memulakan akidah baru dalam Kristian, akidah Trinity kan. Salib tu kan. 3 dalam 1. Yang mula memasukkan bid'ah sehingga menghilangkan wajah Islam pada agama Kristian yang asal dia dari Islam. Kan Paul ni sendiri. Kalau kita ada persamaan lah. Paul ni dia asal dia Yahudi fanatik, kemudian dia mengaku dia ni sahabat Nabi Isa. Sebab apa? Dia jumpa Nabi Isa secara berdepan walaupun Nabi Isa dah mati dah sebelum dia lahir tu. Kemudian kalau kita tengok sejarah Syiah, Abdullah bin Sabah kan, dia asal dia Yahudi, kemudian dia masuk Islam untuk memusnahkan Islam tu sendiri. Kemudian dia juga akhir dia seolah-olah seperti mentuhankan Sayyidina Ali kan. Kita tak mentuhankan Sayyidina Ali, kita menghormati Sayyidina Ali sebagai apa? Sebagai orang keluarga Nabi SAW. Macam tu juga jadi pada Paul, sehingga dia mentuhankan Nabi Isa alaihissalam kan. Jadi sejarah ni untuk kita melihat ada persamaan ni, ada persamaan ni. Jadi ilmu sejarah ni ilmu kedua yang disenaraikan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai ilmu yang perlu dikuasai oleh seorang Muslim. Sebab apa kena belajar sejarah? Jawapan dia mudah aja. Kita sentiasa mula mengetahui sesuatu melalui pintu sejarah, kan? Kita nak belajar hadis, kita akan belajar sejarah. Tadwin al-hadis. Kalau kita belajar Quran, kita belajar sejarah. Penulisan Quran ke, penurunan wahyu ke, kan? Kita akan tak boleh nak elak daripada belajar sejarah ni. Contoh paling asas dan utama kita dapat lihat sendiri melalui Al-Quran. Begitu banyak ayat Al-Quran menceritakan sesuatu yang telah berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Kisah ni datang dengan pengajaran yang pelbagai. Ini menjelaskan kepada kita bahawa kisah semalam itu bukan sekadar sebuah kisah. Maksudnya dia bukan sekadar kisah yang jadi halwa telinga semata-mata. Tapi di dalam dia terkandung pengalaman, kebenaran dan penjelasan terhadap apa yang berlaku pada hari ini. Al-Quran menjelaskan dengan cara yang paling mudah untuk menjelaskan kepada para sahabat akan peranan dan risalah yang dibawa Nabi SAW. Jadi sejarah ni dia menjelaskan segala-galanya. Jadi sejarah ni dia menjelaskan segala-galanya. Kan, kata cikgu sejarah saya dulu, pandai sejarah, pandai semua. Okey, makna dia orang Islam mesti jadi orang yang menilai masa silam dia dalam mencari dan memerhatikan kebenaran. Jadi yang pertama, kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sejarah meluaskan horizon fikiran dalam memahami sunnatullah. Bagaimanakah yang dikatakan sejarah tu meluaskan horizon? Iaitu meluaskan ufuk kefahaman kita tentang satu-satu perkara. Sebagai contoh, ayat Quran firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, nafkahkanlah harta kamu di jalan Allah dan janganlah kamu mencampak diri kamu ke dalam kebinasaan dan perelokkanlah amalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang memperelokkan amalannya. Surah Al-Baqarah. Merujuk kepada sejarah, bilakah ayat ni diturunkan? Jadi lebih 1400 lebih tahun yang lalu. Jadi ayat ni wujud dalam kehidupan manusia selama 1400 tahun. Lama. Jadi dalam tempoh 1400 tahun ni, mereka baca ayat yang sama. Jadi macam mana masyarakat sepanjang tempoh sejarah 1400 tahun ni, dia faham ayat ni. Jadi apa yang mereka hasilkan daripada ayat ni? Dengan membaca sejarah dan faham, kita dapat memahami ayat ni dengan lebih luas. Bukan sekadar persoalan hukum infak yang wujud dalam teksnya semata-mata. Kemudian kita baca pula ayat tentang wudu. Kemudian Allah sebut dalam Quran tentang wudu, tayamum dan mandi wajib dalam satu ayat. Ayat ni wujud dalam kehidupan umat Islam lebih 1400 tahun lama. Jadi apa kesan penurunan ayat ni? Apa yang berlaku pada umat Islam? Kan?
Dengan baca sejarah, ayat ni bukan sekadar ayat wudu ataupun ayat semayang. Ayat untuk ayat semayang. Ayat ni bukan sekadar ayat tayamum dan mandi wajib. Tapi ayat ni membentuk tamadun umat Islam menjadi tamadun yang kita kenal sekarang. Kan? Jadi ayat ni adalah ayat yang merevolusi. Satu ayat revolusi yang mengubah pandangan manusia tentang kebersihan. Kebersihan bukan yang mengutip sampah di tepi jalan ataupun flogging tu. Tetapi kebersihan yang membabitkan pembangunan tamadun, mudun. Kedua, sejarah menjadi bukti paling nyata kepada intipati seruan agama. Jadi maksud dia dalam kaedah kita berdebat, kita perlu menggunakan hujahan yang sah dan sesuai untuk kedua-dua belah pihak. Maksud dia, hujah yang kita gunakan tu mestilah juga diakui oleh pihak yang satu lagi, pihak yang kita berlawan hujah tu. Kan? Contoh, saya berbahas dengan seorang, kan? Dia tak terima Al-Quran dan hadis, kan? Jadi sepatutnya saya guna dengan satu hujah yang universal, yang kedua-dua pihak terima. Jadi kita perlukan kepada bukti yang bersifat universal, yang masing-masing terima. Jadi barulah dia, bila dia kalah, dia boleh terima kebenaran itu sebagai kebenaran. Jadi salah satu dia adalah bukti sejarah dalam berhujah ni. Apabila disabitkan oleh sejarah, dia tak dapat dinafikan. Maka untuk membuktikan kebenaran agama, sejarah adalah salah satu alat dia. Apakah faedah agama kepada kehidupan manusia? Ada keterangan dalam sejarah, ada bukti dan hujahan dalam sejarah. Cerita tentang ni saya ada tulis, lebih kurang macam penulisan saja-saja berkaitan isu Perancis dulu kan, tahun lepas yang hangat waktu tu kan, tentang apa, orang Islam kan, yang dituduh, orang Islam dituduh pengganah kan oleh Perdana Menteri Perancis waktu tu kan. Dia jadi nak dekat akhir tahun. Kemudian saya tulis artikel kan, saya cari tentang keganasan di Perancis, sejarah keganasan di Perancis kan. Saya download e-book berkaitan Perancis tu. Dan kalau kita tengok dalam sejarah Perancis ni, Kristian Protestan dan Kristian Katolik ni lah yang banyak membuatkan pembunuhan beramai-ramai. Maksudnya dia sebut religion war. Di dalam sejarah Perancis tak ada orang Islam yang melakukan pembunuhan beramai-ramai. Maksudnya penganas lah. Tapi yang ada, yang terlibat ialah Kristian Katolik dan Kristian Protestan. Tapi orang kata pun orang Islam ni bagus. Dia tak pernah pun kata orang Kristian tu sebagai pengganas. Walaupun kalau kita tengok sejarah kan, sejarah di Perancis dulu Kristian Katolik dan Protestan yang selalu buat keganasan dan pembunuhan yang beramai-ramai. Ni seorang aja yang terbunuh. Yang dulu lagi ramai. Kan? Itu pentingnya sejarah. Jadi dalam kata kerja tu saya ada tulis senarai-senarai. Banyaklah pembunuhan dalam sejarah depa panggil religion war. Kan? Senarai-senarai itu banyaklah. Semua dia tak ada orang Islam pun dalam sejarah pembunuhan agama di Perancis. Pembunuhan agama secara beramai-ramai di Perancis. Yang ada Kristian. Okey, saya tak kata agama Kristian pengganah. Cuma bila nak kata orang lain pengganah tu, kena cermin dirilah dulu. Lebih kurang macam tu. Kan? Jadi sejarah membuktikan, menjadi hujah kita kepada mereka. Kan? Dia berkata Islam pengganah. Jadi kita buktikan sejarah tu menterbalikkan hujah mereka tu. Yang tak ada hujah tu, sebenarnya bukan hujah pun, sekadar melemparkan tuduhan. Tapi kita bagi hujah yang ilmiah dengan fakta sejarah. Kemudian yang ketiga, sejarah bantu kita. Jadi boleh tengok, boleh baca tu, boleh tengok dalam Ikrimah.edu, boleh tengok tulis Ibnu Zakaria Al-Bari, boleh baca dalam tu kan. Saya tulis Perancis, keganasan pembunuhan beramai-ramai kot. Cuba tulis Perancis di dalam, cuba tengok di dalam penulisan saya tu. Kemudian yang ketiga, sejarah bantu kita untuk analisis dan faham realiti semasa. Kan? Untuk faham realiti semasa yang berlaku ni. Kan?
Kemudian kadang-kadang kita dengar orang mentakwilkan bahawa sejarah adalah sesuatu yang ada sifat pengulangan. Ada perkara yang telah berlaku sekarang, dia berlaku semula dalam bentuk yang mungkin berbeza. Ada betul dia juga, kan? Dan kata-kata Hamka pun ada betul dia juga, kan? Dia kata sejarah tidak berulang. Yang berulang tu sebab apa? Sebab sikap manusia tu tak pernah berubah. Itu sebab dia, kan? Zaman mana pun, zaman Fir'aun ke, zaman Nabi Muhammad ke, zaman Nabi Muhammad hidup ke, zaman kita lah ke, akhir zaman ke, dekat penghujung ni, sama saja sikap manusia, kan? Macam sikap tadi lah, sikap Paul dalam Kristian yang bawa ajaran baru, kan, bawa bid'ah-bid'ah. Sama juga dengan Abdullah bin Sabah yang bawa bid'ah-bid'ah, kan? Itu sama. Maksudnya sikap mereka tu ada dalam setiap manusia, kan? Sama juga macam dalam persidangan apa? Persidangan dalam ada satu persidangan yang antara penganut mazhab agama dalam Buddha, tak salah saya, waktu saya belajar perbandingan agama tu. Depa ada persidangan, 2 kali persidangan. Persidangan kedua ni, golongan yang betul-betul yang nak bawa ajaran Buddha yang asal dari Gautama Buddha bawa tu, depa disingkirkan, disebut sebagai golongan yang sesat. Dia lebih kurang macam tu lah. Perangai dia sama je. Perangai manusia ni setiap zaman dia lebih kurang je. Jadi yang keempat, sejarah membantu kita faham pemikiran, aliran mazhab, ideologi dan falsafah. Jadi kita mesti faham sejarah, kan? Terutamanya isim-isim yang digunakan di hujung, liberalisme, komunisme, kan? Kapitalisme, kan? Sosialisme dan sebagainya. Kesemua ni merupakan ideologi yang muncul dalam sejarah. Setiap satu istilah ni dia ada pengalaman dia dan latar sejarah dia yang tersendiri. Jadi dalam memahami sejarah istilah-istilah ni, kita akan faham mengapa isma-isma ni berkenaan muncul, supaya kita boleh bersikap objektif dalam menilai ideologi-ideologi tersebut. Jadi kapitalisme ni adalah adakah kapitalisme ni keseluruhannya salah? Itu benda persoalan yang kita kena timbulkan. Atau ada sisi positif asal-usul kemunculan dia. Maksudnya kita perlu mencari persoalan-persoalan macam tu. Jadi komunisme, bila sebut komunisme, adakah anti Tuhan, kan? Ataupun terus kita dakwa macam tu je, kan? Padahal kemunculan isma-isma ni maksudnya bukan pertubuhan isma, tapi kemunculan liberalisme, sosialisme, komunisme dan lain-lain isma ni, ini semua ada sejarah dia yang tersendiri, kan? Mestilah ada sudut-sudut dia yang baik dia dan yang buruk dia, kan? Dan mestilah ada yang kadang-kadang yang buruk dia lebih daripada yang baik dia. Contoh liberalisme adalah seperkara lagi. Apa saja yang bukan kita, kadang-kadang apa saja yang bukan kita ni kita cap je, kan, sebagai liberal, dan menyesatkan dan mengkucil-kacilkan. Maksudnya sifir mudah kita. Sifir mudah bukan kita saja, masyarakat kita pada hari ini, kan. Dia ni liberal. Dia ni apa-apa, kan. Dia ni sesat, tak kunut dan sebagainya, kan. Mudah saja, kan. Tak payah belajar apa, tuduh saja. Tuduh saja, tak payah belajar apa. Itu lagi mudah, betul tak? Tapi itulah yang lebih mudah mendapat dosa, kan. Dan lebih mudah ditipu orang. Jadi hari ini kita berhadapan dengan cabaran yang besar. Cabaran tu adalah sebuah tamadun yang berjaya dalam sejarah, iaitu tamadun yang terbina. Maksudnya tamadun yang berjaya dalam sejarah adalah tamadun yang terbina di atas kenabian. Ini merupakan kenyataan yang universal. Tapi ada elemen-elemen yang menunjukkan bahawa tamadun-tamadun tinggi ialah tamadun yang disokong oleh agama, kan. Semua tamadun-tamadun dulu yang tinggi-tinggi hebat-hebat ni semua disokong oleh agama. Jadi bila adanya agama, makna dia adalah rasul, adalah nabi. Maksud dia nabi dan rasul ni bukan sekadar mengajar agama, dia membangunkan umat. Daripada tauhid tu dia membangunkan masyarakat kepada satu kejayaan yang kita katakan kejayaan yang hebatlah, kan. Tapi ada sebuah tamadun yang membuat agama dan menjadi maju, iaitu tamadun Eropah.
sampai kini menjadi negara moden. Jadi sejauh mana kebenaran tentang tamadun Eropah ni? Membuang agama, anti Tuhan. Jadi keadaan sebenar tu macam mana? Supaya kita dapat adili dan meninjau pengalaman mereka ni. Dan supaya kita dapat ambil manfaat untuk diri sendiri, untuk kita berdakwah kepada mereka ni. Okay, jadi banyaklah yang saya ringkaskan daripada buku ni. Ni siri ketiga. Jadi kita ada 3 siri lagi, InsyaAllah. Siri kita pada Selasa depan pun masih lagi dalam sejarah. Sebab saya pilih beberapa tajuk ni yang saya rasa penting. Jadi yang lain-lain tu boleh beli baca kan. Jadi kita cubalah kan, awal tahun ni kita cuba pupuk minat kita dalam membaca. Sebab membaca ni kadang-kadang bukannya untuk manfaat kita aja, kita dapat beri manfaat kepada orang lain kan. Kadang-kadang mungkin kita tak dapat memberi wang, tapi kita dapat memberi idea, kita dapat memberi perubahan kepada orang lain kan. Contoh dia yang kita tengok jadi semalam yang tentang kes pembunuhan budak tu kan. Tapi bila baca paper ni ada berita yang kata ibu budak yang bunuh tu pernah dirujuk kepada pakar psikiatri kan. Jadi dia satu cabaran kepada kita. Cabaran kepada kita apa kan? Terutamanya saya rasa macam institusi agama ataupun institusi masjid kan, yang berada di tempat mereka ni. Dan saya pernah mengutarakan benda ni kan kepada beberapa kawan. Contoh dia masjid pada zaman ni kan. Sebab saya dalam penulisan, saya ada buat penulisan berkaitan tu, cuma tak dipublish. Penulisan saya tentang idealisme masjid, institusi masjid 2021. Maksudnya masjid pada zaman ni berkaitan kisah yang budak kena bunuh tu. Masjid pada zaman ni, kalau contoh satu karya kan, contoh idea saya dulu, dalam satu karya tu patutnya bergabung, maksudnya untuk bayar kepada pakar psikiatri ni untuk mereka berceramah, bukan sekadar berceramah, maksudnya memberikan sesuatu yang tentang kat masyarakat ni berkaitan masalah mental dan sebagainya. Maksudnya masjid bukan sekadar kuliah-kuliah agama semata-mata, tapi dia dapat menjadi pusat tumpuan umum masyarakat kan. Malah masyarakat bukan Islam pun boleh masuk untuk tahu tentang isu-isu ni kan. Jadi dia boleh menarik perhatian orang ramai kan. Supaya apa? Supaya masyarakat cakna tentang benda ni kan. Bila berlaku contoh tepi jiran sebelah dia, dia dapat ambil tindakan yang sewajarnya. Okey. Itu antara cadangan saya lah. Okay, wallahu alam. Pada siri ketiga ni, terima kasih kepada Pro Media Tajdid dan OCMPS yang menyiarkan ni. Terima kasih kepada kameraman saya Kai, dan terima kasih kepada kawan-kawan saya yang lain sampai siri ketiga ni. Dan siri yang 2 lagi siri ni. Malam sebenarnya dalam hidup ni kita bukan seorang diri je. Maksudnya bukannya saya main terus boleh bercakap kan, melainkan orang lain pun tolong sekali kan. Kalau saya seorang je, saya rasa saya tak pandai bawa kamera apa ni. Okey, yang baik dia tu semua daripada Allah, yang kurang tu mai daripada saya. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.